Okey, seterusnya, melakukan ibadah sunat jika di masjid, sampai dekat masjid berwuduk. Perempuan kalau boleh sebelum make up wuduk. Takkan sampai masjid dah make up tu nak habis sembahyang. Ada? Rugi lah 4-500. Betul tu 4-500. Macam lebih je harga make up. Saya tak tahu sebab saya tak make up. Mungkin lah, tapi saya rasa macam tak ada lah 400. Habis dah. Sebabnya pernah lah berlaku tak boleh nak akad nikah. Dia kata ustaz rugi dah 500 saya. Waktu tu berlaku dekat perkahwinan lah, masa saya jadi pendaftar. Saya terdengar waktu tu lama dah 5-6 tahun yang lepas 500. Masa saya silap make up saja boleh jadi 700. Nanggut tu betul lah tu pun. Mungkin dah tempah dah sebabnya nak make up pun boleh tempah awal kan. Bukan tempah kenduri kahwin je, catering je. Orang perempuan make up pun kena tempah awal takut nanti penuh slot Okey, seterusnya berniat iktikaf solat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid tu buatlah solat sunat tahiyatul masjid bagi lelaki waktu solat ni doa, semoga dipermudahkan urusan akad nikah, semoga dilancarkan kata nak akad nikah ni senang ke? Tak ada jawapan. Akad nikah senang tak lelaki? Orang perempuan tak boleh tanya sebab dia tak payah cakap apa-apa dia akan kata senang je lelaki nak akad nikah senang ke susah? Ada senang, ada susah. Apalah, nanti ada jawapan lafaz akad nikah senang je betul tak? Bukan susah pun sekarang pun boleh lafaz tapi kadang-kadang kita ni lafaz akad nikah ni ataupun majlis akad nikah ataupun kita adakan akad nikah ni, siapa yang tak suka? Syaitan. Sebab apa dia tak suka? Sebab kita dah halal bila halal dia kena cari pasangan yang tak halal nak kena cari pasangan lain pula nak suruh buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan gangguan makhluk halus, gangguan syaitan ada klien saya, sebenarnya saya pendaftar dan juga wali hakim uruskan permohonan wali hakim daripada mohon bawa ke mahkamah, dapat kebenaran, sampailah akad nikah klien ni 40 minit masa dia untuk lafaz akad nikah lafaz tu mudah, orang ni pun biasa je boleh lafaz boleh bercakap macam biasa tapi itulah mungkin debar gangguan, kita tak tahu. So kena banyak berdoa. Sehari sebelum akad nikah tu buatlah solat sunat hajat, semoga dipermudahkan. Jangan orang lelaki je buat yang nak nikah tu memanglah lafaz dia majlis tu majlis kita juga so buat solat sunat hajat malam tu, berzikir secara senyap. Okey, sebelum upacara akad nikah, dia kata sebelum upacara akad nikah ini maksudnya kena sediakan dokumen ni wajib ada pada hari majlis akad nikah tu. Tak ada dokumen ni, tak boleh akad nikah. Yang pertama, kad pengenalan lelaki dan juga perempuan. Selalu yang tak bawa kad pengenalan ataupun IC ni lelaki ke perempuan? Cium je lelaki jawab, tapi memang betul selalu orang perempuan yang tak bawa. Saya nak tanya hari akad nikah agak-agak bawa handbag tak? Dia orang takkan bawa handbag. Orang lelaki bawa dompet tak? Bawa. Orang perempuan ni kalau tak ada handbag dia jadi pengantin. Tapi kalau tak ada bunga tangan, dia rasa dia tak boleh jadi pengantin. Betul tak? Bunga tangan tu lagi penting Kalau kita tak nak bawa pun, suruh siapa-siapa bawa handbag kita tu. Kalau anak sulung, ada adik-adik, betul tak? Suruhlah adik turun galan. Kalau anak bongsu, biasanya ada anak buah suruh anak buah tolong bawa beg tu sebabnya IC ni sangat penting. Kalau zaman dulu nikah, orang perempuan ni tak ada dekat masjid pun boleh akad nikah. Dia duduk kat rumah, tapi kita tahu dah dia ni yang nak nikah boleh, tak ada masalah. Tapi zaman sekarang tak boleh. Sebab apa? Banyak berlaku dalam kebenaran orang lain kebenaran perkahwinan yang dikeluarkan permohonan orang lain, datang nikah orang lain.
Sebab tu sekarang ni kita kena tengok. Biasanya imam juru nikah dia minta IC semua tu, dia akan tengok lain sikit tu kena beritahu lah tu gambar saya umur 12 tahun itu. Sampai sekarang dia tukar-tukar lagi IC. Sebab ni biasa dia akan tanya. Tak banyak berlaku begitu. Dia tukar orang masa majlis akad nikah tu dia tak bagi tahu. Sampai kesudah, sampai anak nak kahwin baru jadi masalah. Nama dalam apa? Sijil nikah tu bukan nama saya sebenarnya. Masalah kita nak kena korek balik. Nikah tahun bila? Tahun 74 tu. Dia nak korek dia punya dokumen pernikahan dia. Lepas tu permohonan kebenaran antara perempuan, pejabat agama tak akan buang. Lepas tu kalau kita tengok pejabat agama, dia banyak dia punya dokumen dia yang memang tak boleh buang, melainkan kalau dia dah buat digital. Kita digitalkan, barulah boleh buang. Sebab tu setiap pejabat agama sebenarnya dia kena ada bilik kebal yang bilik yang tak boleh terbakar. Dokumen tu sangat penting. Okey, seterusnya IC kad pengenalan wali atau IC wali. Kad pengenalan dua orang saksi asal dan salinan. Yang dua atas tu dia tak sebut salinan, tak payahlah. Yang saksi tu dia sebut, maksudnya kena bawa dua-dua, asal dan salinan. Surat kebenaran berkahwin. Ini sangat penting. Tak ada surat kebenaran kahwin, boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Tuan-tuan dan puan-puan, hantar borang kebenaran, borang permohonan kebenaran untuk kahwin ke pejabat agama. Dapat tulisan daripada penata, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat surat kebenaran berkahwin. Surat kebenaran kahwin itulah yang kita kena bawa. Ada negeri kita dapat surat kebenaran berkahwin daripada pejabat agama. Surat kebenaran berkahwin tersebut kena bagi kepada imam juru nikah sebelum tarikh akad nikah. Kita bagi kepada imam juru nikah tu tanda kita booking imam juru nikah tu. Tapi ada negeri yang imam juru nikah tak nak ambil pun. Dia semua pegang. Nanti bawa masa hari akad nikah. Siapa tidur boleh bangun pergi basuh muka. Saya minta maaf, saya memang akan tegur orang yang tidur. Saya beritahu siap-siap. So siapa tidur pergi basuh muka. Nak minum air, nak ada air lagi kat belakang, nak makan pun boleh. Saya tak ada masalah. Yang penting yang tidur je. Okay. Kalau imam juru nikah tu kata dia tak nak ambil, kita pegang sendiri. Dia hanya ambil tarikh kita saja. Kita peganglah surat kebenaran kahwin tu bila hidup. Jangan bagi hilang. Bawalah pada hari majlis akad nikah kita. Okey, seterusnya mas kahwin dalam bentuk tunai ataupun bank draft. Dia kata tunai ataupun bank draft. Kenapa tak ada cek? Dia hanya sebut bank draft saja. Dalam Islam mas kahwin dah belajar kan? Mas kahwin dalam tajuk perkahwinan. Mas kahwin boleh hutang ataupun tunai. Tapi dekat Malaysia kita tak pakai yang hutang dari tu. Sebab tu dia kata kat sini tunai ataupun bank draft. Kalau mas kahwin banyak, contoh Kelantan mas kahwin dia adalah hantaran dia 10,000, 10,000 tu akan jadi mas kahwin. Mas kahwin ni perlu dibawa masa majlis akad nikah. Takkan nak bawa 10,000 tu banyak-banyak dalam majlis akad nikah ni. Orang tahu kita bawa 10,000, orang ikut pula tahan tengah jalan. Tu bahaya. So tukarlah kepada bank draft. Tapi jarang-jarang berlaku orang Kelantan dia tukar kepada bank draft ni. Biasa dia tukar kepada emas. Dia beli siap-siap. Emas tu. Emas ni jumlah dia berapa. Kemudian bayaran saguanti juru nikah dan juga saksi. Ini siapa yang bayar? Depan tak jawab, belakang dia jawab. Tak nak bayar ke? Seorang sebelah bayar. Tu sebelah saya bagi tahu dia siap. Ni pengantin lelaki lah kena bayar. Sebab tu pengantin lelaki dia confirm bawa dompet tu. Saya ikut dompet kecil je. Sebab apa? Sebab nak bayar ni. Bayar ni dua apa? Bayaran saguanti juru nikah saksi ni setiap negeri berbeza. Lelaki kebiasaannya nikah di tempat perempuan adalah berapa peratus je. Kadang-kadang nikah kat tempat lelaki, kadang-kadang nikah kat tempat lain. Lelaki KL, perempuan Selangor nikah di Johor. Itu sikit dia yang berlaku begitu. Kebanyakan nikah tempat perempuan. Sebelum akad nikah tu, suruh perempuan tanya siap-siap berapa upah juru nikah dan upah saksi. Saksi ni 2 orang. So sediakanlah 3 sampul. Kalau KL upah juru nikah 150, saksi 50, saksi seorang
250. So jumlah semua 250. Nak kahwin, nak time akad nikah tu pun dah banyak duit. Belum kira hantaran lagi. Kemudian tak kira lagi kenduri kahwin. Kenduri kahwin 2,000, 3,000 boleh buat. 2,000, 3,000 tu makan kita sebulan. Bukan kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni banyak. Catering sekarang pun mahal. Dia bukan sama macam kita makan tengah hari macam ni. Kenduri kahwin orang buat 2-3 lauk. Mana ada satu kepala RM20 ada? Tak ada. Tak jumpa satu kepala RM20 ni. Kenapa saya sebut tentang ni? Nak suruh tuan-tuan dan puan hargai perkahwinan. Nak kahwin ni bukan mudah. Lafaz akad nikah mudah. Mudah dia tadi. Yang mudah pun aku terima nikah si fulan binti si fulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Boleh nampak sekarang? Confirm dah boleh. Bukan susah pun. Kita nak kahwin tu ya susah. Persediaan kita nak kahwin, nak masuk alam perkahwinan tu susah. So hargailah perkahwinan kita. Jangan mudah putus asa. Baru kahwin sebulan 2 bulan bergaduh minta cerai. Laki baru kahwin sebulan 2 bulan gaduh mudah sangat lafaz cerai. Kalau boleh dalam perkahwinan kita jangan ada terlintas tentang perceraian. Bila terlintas kita gaduh kita akan tersebut. Okey. Kehadiran 15 minit sebelum majlis. Jangan imam jurunikah tunggu kita, biar kita tunggu imam jurunikah. Tadi penceramah sebelum ni imam jurunikah kan? Anak saya kat kelas hafazan, adik saya yang ambil, ayah dia yang ambil. Okey. Penceramah sebelum ni imam jurunikah kan? Betul tak? So kita ni biar kita tunggu imam jurunikah. Jangan imam jurunikah tunggu kita. Kita kena bajet dah kalau kita nikah kat tempat lain. Contoh nikah kat masjid. Nikah selepas asar. Jangan selepas asar baru nak keluar daripada rumah kita. Kalau boleh solat asar tu dah kat masjid dah. Habis je solat terus boleh akad nikah. Imam nikah ni saya silap jadi dia nak pergi tempat lain pula. Dia kalau imam nikah ni biasanya kalau di Kuala Lumpur dia lah imam nikah, dia lah imam dekat masjid tersebut macam ustaz tadi. Imam Masjid Al-Najih Bandar Seri Permaisuri. Dia imam, dia juga imam nikah. Jadi kita kata imam ni dia bukan imam rotib. Imam rotib, imam lantikan masjid hanya untuk bertugas imam sahaja. Dia ni imam lantikan jawi. Bila imam lantikan jawi, dia buat pentadbiran sekali. Banyak benda dia nak uruskan. So kita kenalah mudahkan urusan dia. Kalau kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Jangan berlaku imam nikah duk tunggu. Dia ada kerja lain, kita sampai imam nikah tak ada. Ini memang ada yang berlaku begini. Tapi bila berlaku begini, siapa yang salah? Selalu orang salahkan imam nikah, sebab imam nikah tu pergi tempat lain. Tunggu lama. Saya banyak sebenarnya klien saya yang begitu. Pernikahan wali hakim kalau di Kuala Lumpur sebelum ni. Zaman sekarang saya tak tahu. Selepas PKP ni saya rasa banyak je wali hakim kita turun nikah dekat masjid. Tapi sebelum ni sebelum tahun 2020 ni pengantin yang menggunakan wali hakim akad nikah di pejabat agama. Jadi jauhilah. Dan kita tak boleh akad nikah waktu pejabat. Kena akad nikah waktu habis pejabat. Biasanya lepas asar lah. Paling awal boleh akad nikah pukul 4.30. Dan kebanyakan orang nak akad nikah hari Jumaat. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin hari last bekerja, besok cuti kan. So hari Jumaat tu memang ramai orang. Biasanya ramai orang akad nikah hari Jumaat. Saya kalau klien saya kalau dia boleh elak, saya minta dia elak untuk akad nikah hari Jumaat. Sebab apa dekat KL ni hari Jumaat sangat teruk jam dia. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi kalau kita tengok memang macam tu.
Hari Jumaat jam. Tiba-tiba hari Jumaat tu hujan pula. Lagilah jam. Nikah pukul 4.30, bayangkanlah. Duduk masa maju pergi ke Jawi tu sebenarnya dalam masa 15 minit, 20 minit saya rasa boleh sampai. Dekat je, tak jauh. Tapi kalau dah jam, kadang-kadang boleh jadi 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam pun boleh jadi. So kita kena pandai agak lah. Kawasan kita nak pergi tu macam mana, keluarlah awal. Okey, seterusnya pelan kedudukan majlis akad nikah. Ini yang dicadangkan. Duduk macam ni, tapi ikut kita lah nak duduk macam mana pun. Kalau kita nak buat ikut cara kita, tak ada masalah. Semua jangan bercampur lelaki dan perempuan lah. Tambah-tambah kita buat akad nikah tu dalam masjid. Okey, semasa majlis akad nikah, apa yang berlaku dalam majlis akad nikah? Inilah yang pertama, ucapan pembukaan majlis. Ucapan pembukaan majlis ni, kalau kita ada lantik MC, ada orang majlis akad nikah dia pun ada MC. Tapi kalau tak ada lantik MC, jangan risau. Biasanya imam nikah yang akan buat pembukaan majlis ni. Ataupun kalau ayah kita ni orang dulu, orang lama. Kalau orang lama, jadi biasanya majlis akad nikah ke majlis apa-apa, dia akan cari orang untuk bercakap. Dia sendiri tak cakap, dia akan cari orang. Bertunang ke apa ke, bapak saudara kita ke, adik dia ke, jiran dia ke, dia suruh bercakap. Bagilah orang tu yang bercakap untuk pembukaan majlis. Yang kedua, pengesahan pihak mas kahwin, pimpinan dan wakalah. Yang ketiga, baca khutbah nikah. Yang keempat, baca istighfar, syahadah dan selawat. Yang kelima, ijab qabul. Yang keenam, pengesahan lafaz ijab qabul oleh 2 orang saksi. Yang ketujuh, doa. Yang ke-8, lafaz taklim. Laju bukan sebab masa, sebab jadi kena baca balik. Nampak? Yang kedua, pengesahan pihak-pihak. Inilah yang dia akan tengok ni. IC pengantin lelaki, IC pengantin perempuan, IC wali, IC 2 orang saksi. Ini mana nikah memang akan tengok satu-satu. Takut salah guna wali. Yang kedua, mas kahwin. Dia akan kira mas kahwin tu betul ke tak betul. Dalam kebenaran kita tulis mas kahwin 3,000, tapi hari majlis akad nikah bawa 1,500 saja. Sebut yang 1,500 tu je kan. Sebab kita tak boleh hutang. Kenapa tak boleh hutang? Dalam Islam boleh hutang. Kat Malaysia tak pakai pula hutang. Sebab banyak berlaku kes-kes sebelum ni, kes-kes zaman-zaman terdahulu lah. Kalau kita tengok dalam jurnal hukum, kes-kes yang berlaku di mahkamah syariah tentang tuntutan mas kahwin ni yang tak dibayar sebab hutang. Dah satu hal pula naik mahkamah. So sekarang ni kita tak payahlah buat hutang-hutang ni. Kemudian wakalah dan lafaz izin pengantin perempuan kepada wali, lafaz persetujuan wali, lafaz wakalah wali, lafaz penerimaan wakalah wali, lafaz wakalah pengantin lelaki, lafaz penerimaan wakalah pengantin lelaki. Okey, baca khutbah nikah, sunat dibacakan khutbah nikah sebelum lafaz akad nikah tu lah. Dia sunat, dia tak wajib. Kalau kita pergi akad nikah kita tiba-tiba imamnya nikah tak baca, jangan kata ni tak sah pula nikah kita ni. Sah saja. Tujuan dia untuk memberi peringatan dan bimbingan berkaitan pengantin dan berkaitan perkahwinan kepada pengantin. Tapi baca khutbah nikah ni pengantin dapat ke? Pengantin dapat? Tak dapat dah. Tapi tak apa. Kita ni manusia. Bukan Melayu je mudah lupa kan. Manusia memang mudah lupa. Kita perlu diberi peringatan. Imam nikah yang baca khutbah nikah ni, dia nak bagi peringatan kepada pengantin. Kalau pengantin tak dapat, orang lain yang datang tu dah dapat kan. Kadang-kadang orang yang dah kahwin pun tak ingat kan. Datang sesi kaunseling berunding cara ni, kita tanya tanggungjawab suami apa, satu je dia jawab. Apa tanggungjawab suami? Baru belajar. Semalam belajar, hari ni tak ingat dah. Tambah lagi masuk dalam kahwinan, lagi tak ingat kan. Kalau boleh, walaupun dia tak bentuk sangat macam buku, ni buku ni sebenarnya kan, buku gerbang perkahwinan. Buku ni bawa ke rumah kelamin kita bila dah kahwin nanti. Kita boleh rujuk. Agak-agak isteri tak menjalankan tanggungjawab, buka buku ni, baca kok.
Agak suami tak bertanggungjawab, buka buku ni baca buat-buat. Kan, bagi dia dengar. Kan, jangan duk copy yang dekat copy pula. Jangan duk share ataupun tag dekat Facebook tu. Kan? Sekarang orang suka buat dia tu. Berlaku apa-apa tag pasangan. Jumpa tanggungjawab suami, kita pun share siap dekat wall. Wall apa pasangan kita tu. Orang tengok, suami tak bertanggungjawab ke tu. Kalau masa kita tak nak baca, kita terjumpa baca tu, nak share juga dengan pasangan kita, jangan share bagi orang nampak. Copy dah benda tu, hantarlah dekat dia. Tak payah dia bagi orang lain tahu. Biar kita berdua je tahu. Ini rahsia rumah tangga kita. Jangan bagi tahu kepada orang lain. Jaga maruah pasangan kita. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sebab apa saya sebut perempuan? Sebab saya banyak jumpa yang perempuan. Saya jarang jumpa orang lelaki dia tag. Tapi saya terjumpa satu status orang lelaki. Hari-hari dia update status. Hari ni buat apa? Mok lantai, basuh baju, air baju isteri. Hari pun tak boleh juga. Orang duk komen habis isteri buat apa? Menguruskan rumah tangga ni tanggungjawab siapa? Sudah Ustazah dia bagi tanya. Jangan risau, tak boleh jawab pun dapat CJ juga. Yang penting tanda tangan. Jangan tak tanda tangan. Menguruskan rumah tangga tanggungjawab siapa? Kenapa saya dengar orang lelaki orang perempuan jawab suami? Tanggungjawab siapa? Terus dia. Tanggungjawab siapa? Belajar dah tanggungjawab kan? Bila tu? Semalam. Sampai aja. Ustaz apa? Nama Ustaz tak ingat. Tanggungjawab lagi dah tak ingat. Menguruskan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama. Saya dengar orang lelaki jawab tanggungjawab sama. Tapi saya dengar ada 2-3 perempuan jawab tanggungjawab suami. Tanggungjawab bersama suami dan juga isteri. Apa itu menguruskan rumah tangga? Ini tak habis dah tajuk cerai itu. Sebab kita kena tahu tahun 2017-2018 banyak kes yang datang. Saya pendaftar dan juga pegawai rencana. Pegawai rencana itu pegawai kaunseling keluarga. Mudah kita faham kaunseling keluarga. Datang kes aduan berkaitan salah seorang pasangan dibebani dengan tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Menguruskan rumah tangga ni tak susah pun sebenarnya. Menguruskan rumah tangga sesuatu tadi lah. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita? Harian kita ni. Kita ada masak. Kita ada, bila masak ada apa pinggan yang kena basuh kan? Kita pakai baju, ada baju nak kena basuh. Ada baju nak kena air. Itulah menguruskan rumah tangga. Urus anak-anak juga termasuk dalam menguruskan rumah tangga. Susah ke benda ni? Allah tak jawab. Kalau tak jawab biasanya susah. Basuh baju susah je. Mesin yang basuh kan kita basuh pun. Air apa sidai baju. Sekarang orang sidai baju. Jarang sangat orang sidai baju. Saya saya cakap. Bukan hari basuh kat kedai tak. Kita nak senang kita beli dryer terus. Sebab apa? Sebab nak ramai masa tak banyak rumah. Pagi pergi nak pergi kerja masuk, balik lagi lipat. Kalau nak tunggu nak basuh, nak jemur, rumah pula tak ada. Saya bukan rumah yang ada tanah, kita ada bumbung, air baju, apa nak sedia baju. Pagi sedia baju, hujan, waktu kita pergi kerja, balik basah, basuh lagi baju yang sama. Itu punca boleh beli raya tu. So kita ni bukan kita buat mudah je menguruskan rumah tangga ni. Tapi kalau seorang terbeban, dia akan jadi susah. Kalau saya seorang je menguruskan rumah tangga, satu Ahad saya tak keluar. Tak boleh sampai saya kat sini. Sebab anak saya 6 orang. Kalau anak 6 orang campur mak ayah, baju,
boleh bayangkan lah selampau mana. Kan? Kalau sekali makan boleh bayangkan lah tinggal tu banyak mana. Kan? Kalau seorang menguruskan rumah tangga tak keluar, mengurus rumah tangga je saya. So kalau kita buat sama-sama, benda tu akan jadi ringan. So buatlah sama-sama. Jangan dibebani oleh sebelah pihak sahaja. Kita pasal Al-Fatihah kat nikah ni. Okey, baca istighfar, syahadah dan selawat. Lelaki baca ni, nanti lelaki. Sebelum lafazkan nikah kena baca ni. So jangan tertukar pula imam nikah kata baca selawat asyhadu alla ilaha illallah. Tertukar pula dah. Tapi kalau dekat KL ni kebanyakan imam nikah muda-muda. Ustaz tadi tu tak muda juga, bukan yang tua pun. Sebab kita kat KL ni peraturan kita imam nikah 60 tahun ke bawah. Dan imam nikah di KL ni kebanyakan dia adalah imam yang dilantik oleh Jawi. Setiap masjid di KL kita ada imam dilantik oleh Jawi, termasuk juga surau Jumaat. Kalau surau Jumaat yang besar tu biasanya ada juga imam yang dilantik oleh Jawi. Imam-imam Jawi ni orang muda-muda lah. Bila orang muda dia tahu betapa susahnya dia nak lafaz akad nikah dulu, so dia print siap-siap. Selawat ni pun dia print, benda ni dia print. Lafaz akad nikah pun dia print. Dia hulur je, anak ni baca yang ni kita tak ada lagi tukar-tukar. Sebab tu tak ada berlaku masalah-masalah sangat dalam majlis akad nikah di KL ni. Dan satu lagi, majlis akad nikah dekat KL ni, imam nikah tak boleh tanya soalan kepada pengantin semasa majlis akad nikah. Kalau negeri Kedah, orang lelaki dah nak kahwin dengan orang Kedah, tak ada, alhamdulillah. Tak payah jawab soalan. Tapi saya tahu selepas tahun 2020 saya tak tahu. Sebab 2020 kan PKP, banyak berlaku perubahan. Bila kita berlaku PKP itu banyak berlaku perubahan. Negeri-negeri lain pun. Sebab saya orang Kedah, adik-adik 9 orang, dan yang ke-9 pun dah kahwin sebelum PKP hari tu. So saya tak tahulah macam mana sekarang ni. Adik-adik saya 9 orang, 6 orang perempuan, confirm lah 6 orang kahwin kat Kedah. Semua kena soal. Adik-adik saya lelaki 3 orang nak juga orang Kedah. Mereka dia tak mau kahwin dengan orang luar. Saya 9 adik ni 2 orang dia kahwin dengan orang luar. Saya lah. Saya kakak nombor 2 tu. Semua kena soal. Soalan dia tu bukanlah susah pun. Tapi tuan-tuan perempuan dan kepala tuan-tuan ni ada apa? Aku terima nikah sebulan binti sebulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Tiba-tiba rukun Islam berapa? Rukun Islam 6. Nak atur rukun Islam nombor 1 nombor 2 pun boleh. Tak ingat. Bukan kita tak ingat pun. Bila tak boleh jawab, gambar pula zaman sekarang zaman orang buat video. Bila tak boleh nak jawab, memalukan pengantin. Sebab tu kat KL kita tak bagi tanya. So siapa kahwin kat KL, alhamdulillah kita keluarkan ni peraturan. Hantar kepada Putrajaya dan juga Lahore. Tak boleh tanya. Satu lagi negeri yang saya tahu ada soalan adalah Kelantan. Pun nak ada soalan. Okey, seterusnya dia kawan-kawan Kelantan dulu. Lafaz hijab ni ada 2. Lafaz akad ni ada 2. Lafaz hijab dan juga lafaz qabul. Lafaz hijab ni yang dilafaz oleh wali. Tak payah tengok lah, kita bukan nak jadi wali, kita nak jadi pengantin. Lafaz qabul yang dilafaz oleh pengantin. Pengantin lelaki, aku terima nikah. Nama pengantin perempuan dengan mas kahwinnya sebanyak RM80 tunai. Tak sebut sebanyak pun boleh. Panjang pula nak sebut sebanyak kan. Aku terima nikah sebulan binti sebulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Itu lafaz dia. Senang je. Dia jadi susah tu kadang-kadang mas kahwin perempuan. Kalau negeri yang tak menetapkan, ada mas kahwin negeri tetap RM80, RM120, RM200, RM22.50, RM300. Itu negeri yang menetapkan. Negeri yang tak menetapkan, Kedah, Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu. Negeri yang tak menetapkan ni, janganlah ada hubung. Saya mas kahwin anak saya sebab dia lahir 6 hari bulan 6, saya nak pun RM6,666. 66 sen. Dah susah nak sebut tu. 6 tahan lagi 99. RM1,999.99. Terlihat lidah nak sebut. Kalau sebut susah-susah tu, cakaplah dengan mak ayah kita, tak payahlah susah-susah. Nama dah agak panjang.
Macam dah. Dulu nama macam saya Siti Aisyah, senang je. Siti Aisyah binti Rahman. Senang kan? Uish, tak senang juga. Senang je. Sekarang ni saya beri nama Nur Khalisha Kaisara. Sudah. Tu nama anak, belum bin lagi. Kan? Tu kalau nak buh nama anak akan datang. Saya dulu bincang nak buah nama anak ni, suami saya akan cakap, senang tak dia nak lafazkan orang nak lafazkan kita. Kan? So nama senang-senang je lah. Anak saya tak adalah susah-susah. Walaupun kita juga nak buah nama, dua nama ada. Kan? Orang dulu satu je. Kan? Kita nak juga dua. Kan? Tapi penting jangan bubuh yang susah-susah. Okey, sorry. Satu lagi. Lafaz wakil pengantin lelaki. Pokoklah hari akad nikah tu, pengantin lelaki tak boleh hadir, boleh wakilkan orang lain. So kawan tolong lafaz akad nikah ke, adik tolong lafaz akad nikah ke, abang kita ke nak tolong lafaz akad nikah, boleh. Tak ada masalah. Lafaznya bagaimana? Saya nama wakil menerima nikah, nama pengantin perempuan bagi pihak nama pengantin lelaki dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Kita ni kan COVID tak habis lagi. Bukan COVID ni, influenza pula. Sekarang musim influenza. Anak saya kat asrama pun kena itu. Nak cari ubat dia punya susah. Pergi 2-3 farmasi tak ada. Ubat dia dah lah mahal. 10 biji RM155. Satu hari makan 2 biji. Nak tak nak kita beli jugalah. So kita ni virus ni banyak. Influenza ni kurang macam COVID juga. Kalau kena kuarantin 5 hari. Tak boleh pergi mana, duduklah kat situ. Jaga dia tu saya biji lah macam COVID juga. Kena pakai mask semua kan. Bila berlaku macam tu, bolehlah ganti ni. Ganti ke tanggung? Ada berani nak suruh wakil? Orang perempuan berani ke nak suruh orang lain terima nikah kan? Saya tanya juga, kok ada. Saya tanyalah 2-3 memang nikah kalau kakek saya memang tak ada lah. Yang bila lain saya cuba tanya, memang tak ada pun. Tak berani nak suruh wakil, takut nanti terlafaz untuk diri sendiri. Okey. Seterusnya lafaz taklid. Taklid adalah satu ikrar yang dilafaz oleh suami sebaik sahaja selepas akad nikah. Tujuannya menjaga masalah kebajikan isteri sepanjang hidup bersama suami, menjadi panduan dan peringatan kepada suami tentang tanggungjawab dan hak isteri, membolehkan isteri memohon pembuaran perkahwinan sekiranya berlaku pelanggaran taklid. Okey, kesan taklid berkuat kuasa sepanjang perkahwinan tidak boleh ditarik balik. Hari akad nikah tu, selepas berlaku akad nikah, saksi kata sah, suami kena lafaz taklid. Masa lafaz taklid tu biasanya tak faham apa pun taklid tu. Kemudian ambil CJ nikah. Dalam CJ nikah kita akan ada lafaz taklid. Sama ada bawah dia tu, kat CJ nikah kita ni A4 ataupun A3, A5. Bawah tu akan ada ataupun belakang tu akan ada lafaz taklid. Balik-balik baca, taklid ni macam mengenai aku ni. Pergi jumpa imam nikah. Ustaz, saya nak tarik balik taklid ni. Tak boleh. Taklid ni tak boleh ditarik balik. Ustazah kata taklid pun tak boleh tarik balik. Ni tak kahwin lagi ni. Saya nak minta kepada ustaz imam nikah ni tak nak baca taklid. Boleh? Pun tak boleh juga. Terpaksa kena baca dah juga. Okey, tidak akan mengakibatkan gugurnya talak secara terus selagi tidak membawa kes pelanggaran taklid ke mahkamah. Taklid ni bukan automatik jatuh talak. Taklid ni isteri kena buat permohonan. Contohnya, dia ada 3 perkara kat sini. Suami meninggalkan isteri 4 bulan berturut-turut atau lebih. Suami atau wakil suami tak bagi nafkah kepada isteri 4 bulan berturut-turut atau lebih. Suami memudaratkan isteri. Salah satu berlaku, contohnya yang pertama, suami menghilangkan diri, tinggalkan isteri selama 2 tahun. Selama 2 tahun tu isteri tak buat permohonan kat mahkamah pun. Permohonan perceraian secara taklid yang telah dilafaz oleh suami dalam majlis akad nikah ni. Dia tunggu suami balik. Lepas 2 tahun tiba-tiba muncul suami. Mereka masih lagi suami dan isteri. Sebab apa? Sebab dia bukan automatik jatuh talak. Dia beza dengan taklid dalam tempoh perkahwinan.
Taklid ini terbahagi kepada dua. Taklid semasa majlis akad nikah dan taklid dan tempoh perkahwinan. Taklid dan tempoh perkahwinan ni awak keluar daripada rumah ni jatuh satu talak, yang tu automatik. Kalau yang ni bukan automatik. Nak bercerai, buatlah permohonan ke mahkamah. Tengok apa ayat yang last tu. Dan apabila dia membuat aduan, maksudnya isi buat permohonan ke mahkamah, bayar RM10 kepada mahkamah, maka jatuhlah talak. Okey. Selepas akad nikah, solat sunat selepas akad nikah, sujud syukur, doa suami kepada isteri, penyerahan mas kahwin, satu hati dan dokumen menikah. Lafaz penyerahan yang bawah ni lafaz yang dibuat oleh negeri Johor, iaitu lafaz sakinah. Negeri lain tak buat. Kalau kahwin kat Johor memang akan ada lah lafaz-lafaz yang bawah tu. Yang dekat sini ni dia kata selepas akad nikah ni, ada tak batal air semayang? Tak ada kan? Kalau tak ada, tak payahlah buat. Sebelum tadi pun tentang nak ambil semayang ke tidak, tiba-tiba buat batal air semayang kan. Yang lebih baik buat adalah doa suami kepada isteri. Tapi kalau tempat kita tu bukan adat tempat kita buat dekat depan orang ramai pergi baca tu, tak payahlah buat dekat depan orang ramai kan. Nanti kita dah masuk bilik dengan isteri kita, bacalah doa ni kan. Doa suami kepada isteri, kita nak isteri kita ni jadi macam mana? Taat kepada siapa? Itu salah kan? Yang utama kita kena doa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri yang taat kepada perintah Allah, insya-Allah akan taat kepada suami. Bacalah doa, walaupun doa yang ni saja kan, tambahlah sikit. Isteri nak buat kepada suami pun boleh. Kita ni nak doa memang hidup buat macam tu. Ada anak, nanti anak cerdik sikit hari baca. Baca surah Al-Qadr. Inna anzalna. Hari-hari baca. InsyaAllah nampak perubahan tu. Saya pun dengar dalam satu ceramah, video ceramah dekat YouTube. Kita ni anak ramai macam-macam agak. Ada yang okey, ada yang tak okey. Yang tak okey saya baca tu menjadi. Agak-agak pasangan kita tak okey, buatlah. Tapi kalau suami isteri nak buat kepada suami, jangan waktu tengah sedar macam ni. Jadi yang kata jambi apa ni, sihir apa pula, cerita ke orang ni, isteri aku sihir tu, baca hari-hari baca. Jangan waktu cantik tidur tu, baca lah, baca apa. Kalau tak baca, tak letak kat situ pun boleh. Tapi kita kena banyak berdoa. Okey, yang terakhir tu walimatul urus. Walimatul urus di tak akhir tajuk ni lah. Jadi kata tak ayo habis awal satu tajuk ni. Jangan risau, saya berhenti satu buku. Walimatul urus. Walimatul urus ni majlis kenduri kahwin. Tadi majlis akad nikah, yang ni majlis kenduri kahwin. Sunat muakkad diadakan majlis kenduri kahwin. Habis akad nikah, buatlah majlis kenduri kahwin. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Tapi dia tak katalah majlis kenduri kahwin yang dibuat mesti wajib ada pelamin, ada kudis, jemputan bersilah 5,000 dan ke atas. Tak ada. Ikut kemampuan kita. Kudis wajib ke? Tak wajib. Kalau kita tak mampu, jangan buat. Sebab kudis ni kadang-kadang kita bagi tu orang, fikir betul-betul apa yang kita nak bagi. Ada satu masa dulu, kudis ni sebenarnya dia ikut trend. Kalau tuan-tuan perempuan tengok, sebab saya adik-adik 9 orang, banyak kali kenduri. Tapi kenduri ni, kenduri rumah saya ni tak sama macam kenduri orang lain. Sebab mak ayah saya ni tak boleh ada pelamin, tak boleh ada makan beranak. Sebab apa? Makan beranak pun lain kat cerita dia kan. Sebab apa tak boleh makan beranak? Makan beranak tu makanan dia berbeza dengan orang lain. Orang lain tengok pengantin dia makan, dia terliur, kita berdosa. So tak ada. Makan apa yang orang lain makan, kat situ hanya duduk tempat berbeza. Nak hias tempat pengantin
boleh, tapi nak beza tu tak boleh, kan? Goodies pun kita bagi. Saya rasa adik yang bongsu tu, kan? So kita kena fikir bagi goodies ni, kan? Ada satu masa kemudian dulu, kan? Orang bagi goodies ni bahulu yang besar, kan? Bahulu besar tu semua orang makan ke? Tak makan. Budak-budak pun bukan semua budak suka bahulu. Saya pergi kenduri 2-3 kenduri, masa tu trend orang bagi bahulu tu. Ada yang kita tak sempat keluar tetamu ni dia tak sempat keluar daripada pagar dewan tu. Saya kena pergi beli kat dewan, dia buang kat tu sampah kat situ. Berlampak-lampak. Sedih kita tengok. Sebab dalam Islam kita tak boleh membazir. Buang makanan tu. Makanan tu yang elok lagi. Kita nak buang makanan walaupun tu tak basi lagi, kan? Nak buang makanan, benda tak basi. Kalau orang tu dulu dia ajar biar situ bagi basi, baru kita buang. Jangan buang makanan yang tak basi, kan? Itu adab kita, kan? Orang dulu punya adab, kan? So kita kena fikir, kan? Okey ke tak okey. Kalau tak ada, dia tak payahlah bagi kucing-kucing tu, kan? Kenduri kahwin ni sebenarnya nak jamu orang makan, kan? Dan tujuannya dia nak elak daripada fitnah mak ayah kita buat kenduri. Kenapa? Nak bagi tahu ni anak aku yang ni dah kahwin. Tak adalah si bijak tu dia tengok anak kita ni tu, anak si BH tu naik motor dengan siapa tu. Sebab apa? Sebab tak bagi tahu kahwin. Kahwin ni kita kena bagi tahu kat orang. Waktu tunang tak bagi tahu tak apa. Tapi waktu berkahwin kena bagi tahu. Kalau tanya saya nak bagi tahu dekat media sosial yang saya dah kahwin, boleh ke tak? Boleh. Jangan kahwin 2-3 tahun muka dia seorang je setiap hari. Jangan. 5 tahun kahwin anak dah 2 orang, muka dia seorang juga. Tu yang ada orang message kat messenger tu. Boleh berkenalan, kan? Sebab status tak bertukar, kan? Status tak bertukar, satu hari-hari muka dia, kan? Ada orang mesti tak update status, kan? Tak kahwin lagi ni dia ni, kan? Orang pula tengah mencari jodoh, kan? Orang cari jodoh sebenarnya bukan cari macam orang tu cari ikut, kan? Orang cari sendiri dekat media sosial lah. Mana yang orang kahwin ni kenal dekat media sosial, kan? Okey, seterusnya mengembirakan pengantin, mengeratkan silaturahim, mendapatkan keberkatan dan meningkatkan ketakwaan. Okey, isu berkaitan walimah, sanding boleh ke tak boleh? Boleh, janji menepati syariat. Nak sanding tutup aurat, kan? Bila kita bersanding, orang tengok kita, kan? Pengantin, orang tengok pengantin. Bila kita tak tutup aurat, 1000 orang datang tengok kita, apa dosa kita dapat, kan? Sebab tutup aurat ni adalah wajib. Orang lelaki ni tambah-tambah ni, lelaki kena tahu aurat wanita ni macam mana. Apa aurat wanita? Kita tanya wanita ni, apa aurat wanita? Tapak tangan dan kaki saja. Tapak tangan kaki saja, kan? Semua kecuali tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Mana ada tapak kaki? Kaki kan boleh token. Muka dan tapak tangan. Dan tapak tangan ni dan ni sini semua ni aurat, kan? So lelaki kena tahu. Kenapa saya sebut lelaki? Ni aurat perempuan. Kalau perempuan nak kahwin, isteri nak keluar tengok betul-betul tutup aurat ke tidak. Bila isteri keluar tak tutup aurat, suami tak tegur, suami turut berdosa. Bukan suami tanggung dosa isteri. Kalau suami tanggung dosa isteri, seronok isteri buat dosa, kan? Iyalah, dia yang tanggung, kan? Tak sama-sama berdosa. So kena tahu tentang aurat. Berhias tidak tamarun, tidak ditadi. Saya sebut tadi, jemputan tidak boleh jemputan. Utamakan saudara mara dan juga jiran. Ada lebih lagi kita menyebut, baru menyebut kawan-kawan, okay? Dan seterusnya kuas elakkan berlaku pembaziran. Macam saya sebut tadi itulah, kan? Kalau rasa kelamin tu tak boleh, tak mampu nak buat, tak boleh ada kelamin. Kelamin sekarang ni ada
1000. Ada 1000? Tak ada. Saya walaupun tak ada kami, saya tahu juga. Sebab tahun lepas kawan atau ofis ada ustaz ni lah, anak dia nak kahwin. Khazah kami kawan. Sebab dia buat kami, anak dia nak 1,500 tu harapan Khazah. Dia kata 1,500 tu biasa-biasa saja. Bukan tak boleh ada, tapi kita kena tutup aurat lah. Saya jaga dapatkan syariat kan. Okey, hiburan elakkan hiburan melalaikan, tidak bising hingga mengganggu pikiran atau cara beri laluan untuk solat. Selalunya orang yang datang ni jaranglah tak ingat solat ni. Yang terlupa, dia terlupa. Bukan dia tak nak solat, terlupa. Biasanya tuan rumah. Sebab dia sibuk kadang-kadang pengantin ni terlupa masa. Jam tu masa berlalu dengan cepat lah. Ni akan rumah baru lagi, rupanya dah pukul 3.30 dah, dekat pukul 4 dah. Sebab tu kena ingatkan ni. Biasa kedua sekarang ni semua ada PA sistem. Bila kita ada PA sistem, kalau rumah kita dekat dengan masjid, waktu orang azan tu, rumah kita pula, tempat kita buat kenduri tu, dekat dengan masjid, waktu azan tu tutup dulu. Kalau tempat kita buat kenduri ni jauh daripada masjid, jauh daripada surau, tak dengar pun azan, kita yang pasang. Tuan rumah tu minta beritahu dekat DJ yang jaga tu, yang jaga PA sistem tu, waktu azan lakukan. So orang datang boleh ingat solat. Dekat KL ni banyak orang buat kenduri kahwin. Masjid-masjid banyak buku open dia punya dewan dia untuk buat kenduri kahwin, lempahan kenduri kahwin. Buat kat masjid alhamdulillah senang. Orang nak solat pun senang. Lepas tu waktu solat, pergi solat. Habis dengan solat tambah makan. Okey, kurang 4 bicara tepung tawa, tabur beras kunyit, dan unnya sebenarnya tarik-tarik dalam tentu. Tabur beras kunyit. Kenapa tak boleh tabur beras kunyit? Dalam Islam ni yang tak boleh tu sebab apa? Pembaziran. Kita tabur beras kunyit dekat pengantin tu, lepas tu kita kutip tak masak balik. Sebab tu lah tak boleh tu. Zaman dulu-dulu orang pasang bunga mangga, sekarang bunga mangga tak ada dah. Bunga mangga tu orang pasang, orang cucuk dekat buah petik. Pernah tengok tak? Kalau tak pernah tengok tu zaman, bukan zaman saya dah tu. Maksudnya saya dah tua sangat dah. Cucuk dekat betik tu lepas tu tak makan dah. Tak boleh. Tapi dulu-dulu susah nak cari span tu. Tu orang buat kat betik tu. Lepas pada dah tahu, banyak orang dah tahu disebarkan tak boleh cucuk kat betik, barulah orang cari benda lain untuk cucuk. Sebab itu makanan, kita tak boleh membazir, buang makanan macam tu saja. Sama juga yang disebut Buddhis tadi tu. Okey, kesimpulan, Islam menyarankan majlis yang sederhana, tidak membebankan kedua-dua pihak yang mengundang dalam keterdekat dengan tetangga dan sahabat yang rapat. Salah satu punca berlaku perceraian. Punca berlaku perceraian ni bukan hanya dalam perkahwinan kita sahaja. Sebelum perkahwinan, semasa majlis kenduri kahwin kita pun boleh berlaku punca perceraian. Salah satu punca berlaku perceraian adalah bila terdapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana terdapat banyak unsur maksiat semasa majlis perkahwinan kita. So jagalah majlis perkahwinan kita tu, walimatul urus kita tu. Tidak melakukan adat yang bertentangan dengan syariat Islam seperti hiburan yang mendatangkan dosa, dan elakkan berlaku pembaziran dalam kenduri kahwin kita. Jadi kita pergi tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni, saya rasa semua orang setuju ni, saya nak minta kebenaran untuk duduk, Tapi semua nak duduk, tak ada jawab soalan, tapi kita ada soalan juga. Okey, tajuk yang kedua iaitu pembaharan perkahwinan. Apa yang kita akan tengok dalam pembaharan perkahwinan ni? Faktor-faktor berlakunya pembaharan perkahwinan, jenis pembaharan perkahwinan, prosedur pembaharan perkahwinan, implikasi pembaharan perkahwinan, dan juga penalti berkaitan pembaharan perkahwinan. Okey, faktor berlaku pembaharan
mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab permohonan untuk pembubaran perkahwinan ataupun permohonan untuk perceraian berlaku di mahkamah. Mohon dekat mahkamah, proceeding dekat mahkamah, lafaz cerai pun dekat mahkamah. Dan lafaz cerai, mahkamah akan keluarkan perintah dan juga rekod perceraian. Perintah dan rekod perceraian tu bawa ke pejabat agama. Untuk apa? Untuk daftar dan dapat sijil cerai. Proceeding dekat mahkamah, daftar dan sijil cerai, pejabat agama. Jangan salah faham. Selalu orang salah faham. Pergi pejabat agama nak perceraian, tak, kita takkan proses permohonan perceraian. Sebab permohonan perceraian mestilah di mahkamah. Okey, faktor yang pertama iaitu kurang penghayatan agama. Antaranya tak tahu hukum lah, terpanjang tentera perempuan khusus ni sehari setengah ni banyak belajar tentang hukum, cakap begini jatuh apa, kena bayar kafarah. Contoh dalam perceraian, terlafaz talak walaupun bergurau jatuh talak. Ada banyak hukum-hukum ni kena ingat. Tapi jangan ingat sahaja, tapi buat juga jangan. Ingat dan jangan buat. Yang kedua, tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab ni kadang-kadang tahu tanggungjawab tak buat, kadang-kadang tak ingat tanggungjawab. Tapi tanggungjawab utama jarang-jarang orang tak ingat. Kita bila berkahwin kena tahu tanggungjawab dan kena melaksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada manusia di dunia ni bukan hanya di dunia akan ditanya, di akhirat nanti juga akan ditanya. Sebagai hamba Allah, pelaksana tak perintah-perintah Allah. Sebagai anak, laksana tak tanggungjawab sebagai anak. Bila berkahwin, tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Laksana tak tanggungjawab tersebut. Banyak tanggungjawab kita ni. Sebab itulah persediaan paling utama yang tentera perempuan kena ada sebelum masuk ke alam perkahwinan ni. Bersediakah tentera perempuan nak jalankan tanggungjawab? Itu persediaan yang paling kita kena buat. Boleh tak? Tak boleh, jangan kahwin dulu. Bagi kita ni boleh melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiga, masalah kesihatan. Yang keempat, perbezaan latar belakang. Kita ni di Malaysia pelbagai kaum. Islam, Melayu Islam, Cina Islam. Sebab perkahwinan kita mesti Islam dengan Islam. Tapi dalam kita menjadi orang Islam ni banyak pelbagai kaum. Cina ada, kita Melayu ni pun ada Melayu campur Jawa, Melayu campur Banjar. Melayu dengan Melayu pun kita beza latar belakang. Orang Kedah beza dengan orang Kelantan, orang Johor beza dengan orang Kelantan. Orang Kelantan makan manis, orang Johor, Jawa Johor makan pedas. Gerak, beza kan? Kalau dah lelaki daripada Johor, perempuan daripada Kelantan, kadang-kadang masak menjadi isu. Kalau perempuan kahwin, perempuan Kelantan kahwin dengan lelaki Johor, Jawa Johor, suami ni makan pedas, perempuan ni nak masak apa? Pedas ke manis? Sweet sour. Tak makan nanti. Perempuan nak masak apa? Dia masak dia punya, saya masak saya punya lah. Tanggungjawab apa? Menguruskan rumah tangga kan tanggungjawab bersama. Macam tu. Kita nak masak macam mana? Kadang-kadang benda ni pun jadi isu. Cara didikan kita pun berbeza walaupun dua-dua orang negeri yang sama. Saya orang Utara, kahwin dengan orang Jawa Johor. Makan tu memang beza. Makan tu memang berbeza. Sebelum kahwin ada orang tanya-tanya soalan yang saya tanya dulu. Nak masak yang mana satu? Jawapan saya sebelum kahwin mestilah masak makanan bersama. Suami kena belajar lah makanan utama. Kita yang masak.
kahwin, tukang masak. Okay. Saya tanya tukang masak. Tukang masak, kalau kita masak, kita nak orang makan ke kita nak orang tengok saja? Mestilah kita nak orang makan. Hari ni masak makanan habis, esok semangat nak masak. Hari ni masak orang tak makan, esok masak lagi. Malas dah. So saya terpaksa lah masak apa yang terpaksa masak apa yang suami makan. Sampailah muncul 6 orang anak ni makan macam mana suami makan. Saya nak makan makanan utama, saya balik kedai minta lah adik saya tu masak kan. Sebab saya tak pandai masak sangat. Saya kakak 3, abang seorang. Yang bawah adik abang ni pun pandai masak juga lah. Kakak semua pandai masak, abang pandai masak. Dia buka kedai sampai tutup utama kuah Cipedak. Carilah nasi kandar orang Melayu kat situ satu nasi kandar orang Melayu cari lah nasi kandar Cikgu Mat nama dia. Itu kedai abang saya lah tu. Adik dia pun pandai masak. Dah pergi ke? Kuah Cipedak, dia betul-betul bukan kuah. Betul-betul kalau kita nampak masjid kuah Cipedak tu, dia tak sedap sebut kuah Cipedak lah. So saya kena sebut kat dalam bahasa pertama, kuah Cipedak nama dia. Masjid kuah Cipedak tu, masuk kat masjid tu, masuk dia lorong masjid tu nampak nasi kandar tu. Kalau nak tengok sebelum pergi, boleh lah tengok kat TikTok ada, dekat Facebook pun ada, search lah nasi kandar Cikgu Mat tu. Adik saya pun ada masak, dia lelaki. Sebab saya keturunan pada masak, tapi saya je tak boleh masak. So jangan kita dekat isu. Itulah cerita pasal apa dia masak tadi. Pasal supu nak habis dah ni. Okey. Seterusnya masalah seksual. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dengar sini. Kalau ada masalah seksual. Masalah seksual ni masalah tuan-tuan dengan siapa? Dengan pasangan. Kita takkan wujud masalah seksual dengan orang lain. Kalau ada masalah seksual, duduk sama-sama berbincang. Kalau boleh tak payah bawa pergi pejabat agama. Kalau kita pergi pejabat agama, ada orang lain akan tahu. Siapa pegawai berbincang tadi tu lah. Walaupun dia tak beritahu orang, tapi ada orang lain akan tahu masalah kita. Ini yang membagi masalah dalam kain, settlekan sendiri. Sebab banyak kita terima sebenarnya. Saya kalau boleh, saya sangat menolak. Sesiapa yang duduk dekat saya pegawai bicara tu biasanya terpaksa bantu saya untuk ambil kes-kes ni. Saya kalau saya mana juga. Yang keenam, 7, masalah ekonomi, masalah kerjaya. Masalah ekonomi memang kita akan lalui lah. Tuan-tuan perempuan baru nak kahwin ni, tahun 2023 ni, susah nak cakap. Bila orang cakap, saya kata, saya takut orang kata kita nak ke arah yang tak boleh cakap. Faham sendirilah masalah ekonomi kita. Okey. Satu lagi, kerjaya. Semua orang perlu pendapatan. Semua orang perlu ada pendapatan. Tambah-tambah lelaki lah. Maksudnya, lelaki ni perlu ada pendapatan. Tak ada kerja tak apa, penting ada pendapatan. Ada orang tak ada kerja tapi ada pendapatan. Betul? Betul. Saya pernah jumpa klien saya. Dia tak ada kerja tapi dia ada pendapatan. Dia ada 4 biji rumah sewa. Dia hanya kutip duit rumah sewa sahaja. Seronok tau ada rumah ni, kalau disewakan. Saya bawa ada 2 biji. Saya satu, suami satu. Bila kita beli rumah, kita sewa kan? Beli rumah tu dah lama. So rumah dengan harga yang murah lah waktu tu. Bila beli dah lama, so kita sewa sekarang. Bayar ke bank, beli dengan harga tak sampai 100,000. Bayar dekat bank sebulan 500. Sewa berapa? 1,200. So ada. Seronok tu. Kalau dapat beli banyak, tapi tak mampu dah nak beli. Dapat beli banyak, boleh cicit-cicit orang. Sebab orang tu bayar rumah yang kita beli tersebut. Jadi kena pandai lah. Pandai menguruskan kewangan dan rumah tangga. Sebab tu lah ada tajuk pengurusan kewangan dan belajar kan. Masalah komunikasi dan pertangan pihak ketiga, masalah pelaksanaan sosial. Tak boleh lama-lama dulu. Tak belajar baru perkahwinan. Okey, jenis warna perkahwinan kita ada talak, taklid, khulud, fasakh dan juga ni'an. Apa maksud talak? Dari segi bahasa, melepaskan ikatan. Dari segi istilah, melepaskan ikatan perkahwinan.
dengan menggunakan lafaz cerai kalau atau seumpamanya oleh suami kepada isteri. Dalil pensyariatan talaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Talak yang boleh dirujuk tu ada 2 kali. Talak 1, talak 2 sahaja yang boleh dirujuk. Fa imsakun bima'rufin, kalau kita nak kembali semula kepada isteri, rujuklah dengan cara yang sepatutnya. Dekat Malaysia ni nak rujuk secara sepatutnya bagaimana? Pergi pejabat agama, rujuk di hadapan pendaftar NCR. Pendaftar NCR ni duduk di mana? Di pejabat agama. Ingat, rujuk pergi pejabat agama. Pariksa atau tasrihun biihsan, ataupun ceraikanlah dengan cara yang baik. Kalau tak nak kembali semula bersama, ceraikan dengan cara yang baik. Cerai cara yang baik dekat Malaysia ni bagaimana? Buat permohonan dekat mahkamah syariah. Jangan cerai di luar mahkamah. Jangan cerai dalam WhatsApp. Jangan cerai dalam telefon. Jangan cerai bawah pokok, tepi jalan, tepi padang bola. Ini memang kes benar berlaku. Dulu nak ambil anak dara orang, pergi rumah, bawa dulang merisik. Kemudian habis merisik, bertunang pula. Lepas bertunang baru akad nikah. Tapi tak nak pulangkan anak orang, suruh balik itu je. Lafaz cerai kat dalam rumah, ada rumah ayah. Tak boleh begitu. Buat permohonan kat mahkamah. Kenapa kita kata permohonan cerai kat mahkamah tu perceraian baik? Bila suami nak bercerai, contoh nak menceraikan isteri, dia buat permohonan kat mahkamah. Mahkamah akan panggil isteri. Isteri tahu tak suami nak ceraikan dia, dan mahkamah akan tanya setuju tak nak bercerai. Kalau tak setuju, kenapa? Bila tanya, itu ada, bukan kita main terus cerai je, tanya dulu kenapa tak setuju. Bila salah seorang tak setuju, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendaman. Saya rasa tahun 2023 ni orang belajar tentang proses perceraian. Tak? Siapa yang ikuti kes artis bercerai, so akan nampaklah. First dia pergi mahkamah, naik ke rumah mahkamah, kemudian pergi pejabat agama. Kenapa pergi pejabat agama? Itu lagi proses jawatan kuasa pendaman. Sebab apa? Sebab salah seorang tak setuju nak bercerai. Kemudian barulah bicara semula. Kalau tak berjaya juga, dia akan pergi kepada hakam. Hakam tu di mahkamah, tapi akan dilantik oleh hakim jugalah. Selain mahkamah juga. So ada proses-proses dia. Tapi kes artis ni tak masuk ke hakam lah, dapat berjaya diselesaikan. Okey, seterusnya hadis riwayat Tirmizi, salah suji dun dan jidu wajun jadidun nikah wa talaq wa raj'ah. 3 perkara kalau kita buat sungguh-sungguh pun akan jadi sungguh-sungguh, kita buat main-main pun akan jadi sungguh-sungguh. Apa dia? Nikah, talak dan juga rujuk. Tapi jarang orang mainkan dengan nikah dan juga rujuk. Biasa orang main-mainkan dengan talak. Seterusnya hukum talak. Yang pertama, wajib talak ke atas pasangan suami isteri yang berlaku syikak. Dan tahu kan syikak tu apa? Jumpa je gaduh, jumpa je balak. Pergi runding cara pun tak jalan juga. Wajib bercerai. Ataupun wajib bercerai ke atas pasangan suami isteri yang mana suami tak bertanggungjawab, tak menjalankan tanggungjawab, tak bagi nafkah, suami yang menganiaya isteri, suami yang pukul bantai isteri, itu wajib. Yang kedua, sunat. Sunat menceraikan isteri yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya isteri tak solat, suami ajar solat, dah ajak solat, tak mau juga. Maka sunat menceraikan. Yang ketiga, haram menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid, nifas dan suci disetubuhi. Yang keempat, makruh menceraikan isteri yang tiada cacat celanya, isteri ini menjalankan tanggungjawab tapi suami ceraikan tanpa sebab. Yang kelima, hukum asal talak adalah harus. Okey, kita pergi kepada lafaz talak. Lafaz talak ni terbahagi kepada 2, soreh dan juga kinayah. Soreh ni lafaz yang jelas dan menunjukkan maksud talak. Contohnya apa? Kat bawah tu, saya talakkan kamu, saya ceraikan kamu, talak 1, talak 2, talak 3. Talak dengan lafaz soreh ni jatuh walaupun tanpa niat. Contoh, suami bergurau sambil senyum-senyum, aku ceraikan kau dengan talak 3. Bergurau. Tetap jatuh talak. Sebab dia tidak perlu kepada niat.
Yang kedua, kinayah. Kinayah ni lafaz yang boleh membawa masuk talak atau selain daripadanya. Kita dengar, dia nak talak ke apa ni? Contohnya, kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu. Lafaz talak dengan kinayah ni tidak perlu kepada niat. Perlu kepada niat, sorry. Yang tadi tak perlu, ni perlu kepada niat. Niat oleh siapa? Suami lah. Sebab suami yang lafaz. Contoh, kita tanya suami, kenapa lafaz kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu? Suami kata, saya ni suruh dia balik rumah mak ayah dia. Sebab kami kalau gaduh, dia balik rumah mak ayah dia, balik sini kami boleh baik semula. Ada niat talak tak? Tak ada. Maka tak jatuh talak dengan lafaz tadi. Tapi kalau kita tanya suami, kenapa lafaz kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu? Saya niat nak cerai, sebab tu saya suruh dia balik rumah mak ayah dia, ni rumah saya. Bila dia kata niat bercerai, lafaz begitu, maka jatuh talak. Talak dengan kinayah ni kita lihat kena ada niat oleh suami. Okey, pembahagian talak. Talak terbahagi kepada dua, talak raj'i, talak bain. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah, iaitu talak satu, talak dua sahaja. Dan yang kedua iaitu talak bain. Talak bain tak boleh rujuk dan terbahagi kepada dua. Talak bain sughra tak boleh rujuk, boleh kembali semula bersama dengan akad nikah dan juga mas kahwin yang baru. Itu bain sughra. Kalau bain sughra tak boleh rujuk, tak boleh kembali semula bersama. Walaupun dengan akad nikah yang baru. Kecuali talak tiga tu lah. Talak tiga kalau bercerai tak boleh kembali semula bersama. Akad nikah tak boleh, akad rujuk tak boleh, akad nikah baru pun tak boleh. Tapi selepas bercerai 10 tahun berpisah, tiba-tiba jumpa balik. Isteri pernah kahwin dengan orang lain dah, kemudian bercerai, tu boleh nikah. Tapi kalau kita tercerai talak tiga, mahkamah sahkan jatuh talak tiga, tiba-tiba kita cari orang nak suruh kahwin dengan isteri kita, haram hukum dia. Cina buta tu. Tahu kan Cina buta? Saya tak tahu lah kenapa nama dia begitu. Nak bagi orang faham dia, tu sibuk juga tau. Hukumnya haram, tak boleh buat macam tu. Okey, sebenarnya jenis talak. Ada sunni, ada bid'i, ada bukan sunni, bukan bid'i. Sunni menceraikan isteri dalam keadaan isteri suci yang tidak disetubuhi, hukumnya harus. Suci yang tak disetubuhi ni bagaimana? Perempuan ada masa period, ada masa suci. Contoh suci satu hari bulan. Tahu kan tempoh suci tu apa? Yang tak ada period tu suci lah. Satu hari bulan 7 suci. 15 hari bulan 7 bercerai. Daripada tarikh 1 hari bulan hingga 15 hari bulan tu tak ada bersama dengan suami, itu nama dia suci yang tidak disetubuhi. Hukumnya harus. Kalau buat perceraian, permohonan perceraian di mahkamah, mahkamah bagi tarikh untuk suami lafaz cerai, hari datang untuk lafaz cerai itu mahkamah akan tanya isteri dah keadaan suci ataupun tak. Bila kali tarikh bersama, kita jangan pelik pula, mahkamah tak ada soalan lain nak tanya. Apa tujuan dia tanya? Nak pastikan isteri tadi dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi. Kalau suci disetubuhi, hukumnya apa? Itu yang kedua, bid'i. Menceraikan isteri dalam keadaan isteri haid, nifas dan suci disetubuhi, hukumnya haram. Haram ni bukan talak tu tak jatuh. Haram ni kembali kepada siapa? Kepada suami yang melafazlah. Maksudnya dosa kalau suami ni lafaz cerai dalam keadaan isteri haid, nifas dan suci disetubuhi. Dan jenis yang ketiga iaitu bukan kategori sunni, bukan kategori bid'i, iaitu isteri yang masih kecil yang belum haid, isteri yang telah putus haid menopause, isteri yang sedang mengandung, isteri yang tidak pernah disetubuhi oleh suami. Hukumnya apa? Harus juga. Yang haram tu yang tiga tadi tu je. Okey, prosedur talak, permohonan talak dengan kebenaran mahkamah. Nak bercerai seperti mana saya bilang tadi, pergi mahkamah, buat permohonan kat mahkamah. Ataupun bagi yang dah terlafaz cerai di luar mahkamah, yang bawah tu dia biru tu, permohonan untuk pengesahan. Kita tetap kena pergi mahkamah juga. Untuk apa? Untuk pengesahan lafaz talak yang kita dah lafaz di luar mahkamah tadi. Untuk perceraian apa pun memang kena pergi mahkamah. Perlu lafaz pun pergi mahkamah, dah lafaz pun pergi mahkamah.
Okey, jenis yang kedua iaitu taklik. Taklik terbahagi kepada dua. Seperti mana saya sebut tadi, taklik semasa akad nikah dan juga taklik dalam tempoh perkahwinan. Taklik semasa akad nikah ni yang kita dah tengok tadi tu. Dan dia bukan automatik jatuh talak. Tarikh talak adalah tarikh mahkamah sahkan. Bila mahkamah kata sah berlaku pelanggaran ni dan permohonan isteri ni diluluskan, tarikh talak adalah tarikh mahkamah sahkan tersebut. Dia berbeza dengan taklik dan tempoh perkahwinan ni. Taklik dan tempoh perkahwinan, lafaz cerai oleh suami yang dikaitkan dengan sesuatu perkara. Lafaz tersebut pula terbahagi kepada dua, lafaz dengan jenis taklik dengan sifat dan juga taklik dengan syarat. Taklik dengan sifat ni contohnya ayat dia, kamu tercerai dalam bulan Ramadan. Suami lafaz ni sebelum Ramadan, bulan Syakban. Dalam bulan Syakban suami lafaz kamu tercerai dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka jatuh talak. Tak kira lah kita buat pengesahan ni bila bulan Ramadan malas nak pergi mahkamah, buat pengesahan, permohonan pengesahan lafaz cerai ni lafaz oleh suami ni bulan Syawal. Bila mahkamah sahkan, ada berlaku lafaz, ada berlaku pelanggaran, maka mahkamah kata sah berlaku taklik ni. Tarikh perceraian adalah tarikh berlaku pelanggaran, iaitu 1 Ramadan. Itu dia beza dengan taklik dalam perkahwinan dan juga taklik semasa akad nikah. Contoh yang kedua iaitu kamu tercerai jika kamu keluar daripada rumah ni. Isteri keluar je daripada rumah, maka jatuh talak. Suami lafaz, kemudian isteri keluar. Hari ni isteri keluar, tapi buat pengesahan kat mahkamah 5 bulan selepas berlaku pelanggaran taklik tadi. Tarikh talak tetap tarikh berlaku pelanggaran, iaitu tarikh isteri keluar daripada rumah. Taklik ni kita kena ingat ada 2 perkara. Yang pertama ada lafaz, yang kedua ada berlaku pelanggaran. Ada lafaz ada berlaku pelanggaran, buat pengesahan kat mahkamah. Kalau hanya ada lafaz saja tak berlaku pelanggaran, tak perlu buat pengesahan kat mahkamah. Contoh suami kata awak keluar rumah malam ni jatuh 1 talak. Malam tu isteri tak keluar pun, esok baru dia keluar. Berlaku tak pelanggaran? Tak berlaku, tak payah buat pengesahan kat mahkamah. Implikasi lafaz taklik dia pun sama juga. Taklik ni tak boleh ditarik balik. Taklik dalam majlis akad nikah pun tak ditarik balik, taklik dalam tempoh perkahwinan pun tak boleh ditarik balik. Pelanggaran lafaz taklik perlu dibuat di mahkamah. Okey, yang ketiga kuluk. Kuluk adalah tebus talak. Tebus talak adalah perceraian dengan bayaran atau harta yang dipersetujui di antara suami dan isteri. Contohnya, isteri kata ceraikan saya dengan bayaran 1,000. Suami menerima dengan lafaz, saya ceraikan awak dengan bayaran 1,000. Hanya kuluk. Implikasi kuluk, suami tak boleh rujuk kembali kepada isteri, melainkan dengan akad nikah dan juga mas kahwin yang baru. Ini salah satu daripada baik surah. Kuluk ni mengurangkan bilangan talak. Setiap pasangan ada 2 talak. Ada 3 talak. Setiap pasangan ada 3 talak. Kalau kali pertama talak 1, kali kedua kuluk, maka baki tinggal 1. Sebab kuluk ni mengurangkan bilangan talak. Nak tahu kurang bilangan talak ataupun tidak, ada lafaz oleh suami, itu mengurangkan bilangan talak. Suami tidak wajib menanggung nafkah dan tempoh iddah. Nafkah ni kita tengok data nafkah ni baru faham. Okey, tebus talak ni suami boleh lafaz talak secara kuluk dalam mahkamah. Maksudnya permohonan kuluk mesti dalam mahkamah. Tak boleh bercerai kat rumah, suami isteri offer kat rumah tu tak boleh. Kena dalam mahkamah. Jumlah bayaran yang tak disetujui, contoh tadi isteri nak bagi 1,000, suami kata saya tak nak. Kalau dia 2,000 saya lafaz. So mahkamah yang akan tentukan. Okey, tu kuluk. Yang seterusnya fasakh. Fasakh adalah keluaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu keadaan yang diharuskan oleh hukum syarah dengan kuasa mahkamah syarah. Fasakh ni mahkamah yang akan membubarkan perkahwinan pasangan tersebut. Tak perlu lafaz oleh suami. Sebab itulah implikasi dia yang pertama, tidak mengurangkan bilangan talak sebab tak ada lafaz oleh suami. Isteri wajib beriddah, isteri berhak mendapat tempat tinggal dalam tempoh iddah. Pasangan tidak boleh dirujuk, ni juga salah satu daripada baik surah. Alasan fasakh bolehlah tengok dalam buku. Saya tak naklah baca satu-satu. Okey, seterusnya yang kelima li'an. Li'an adalah
sumpah suami apabila dia menuduh isterinya melakukan zina tanpa saksi, ataupun suami tuduh anak dalam kandungan isteri tu bukan anak dia. Itu li'an. Implikasi li'an gugur hak khazah dan juga hak zina. Khazah ni pun tuduhan orang berzina, tapi tak ada, kena ada saksi. Zina ni memang bagi tahu kata orang zina lah, nampak orang zina tapi kena ada saksi. Pasangan difarakkan dan tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya, bercerai dengan li'an, bagi kubur. Anak dinasabkan kepada ibu, isteri dalam beriddah tetapi tidak layak mendapat nafkah dan tempat tinggal dalam tempoh iddah. Okey, pengurusan li'an ni mesti dalam mahkamah. Kita buat li'an ni, prosedur li'an ni bukan undang-undang yang kita buat sendiri. Ini merujuk kepada Surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Siapa nak tengok kisah li'an ni boleh rujuk kat Surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Suami yang tuduh kena sumpah, isteri yang dituduh kena bersumpah juga. Itu prosedur dia. Okey, seterusnya implikasi perceraian. Kita ada iddah, nafkah, hadhanah, mut'ah, harta sepencarian dan juga rujuk. Iddah adalah tempoh menunggu bagi isteri yang diceraikan atau kematian suami sebelum dibolehkan berkahwin dengan lelaki lain. Tujuan iddah ni adalah untuk mengosongkan rahim wanita daripada benih yang sebelumnya. Sebab Islam ni sangat menjaga nasab keturunan. Sebab tu kena lakukan iddah dulu. Pastikan betul tak ada benih yang sebelum, baru boleh kahwin dengan orang lain. Bagi isteri yang kematian suami wajib berkabung iddat. Apa itu berkabung iddat? Tak boleh bersolek memakai wangi-wangian, tak boleh keluar rumah tanpa tujuan diizinkan syarah, dan tak boleh menerima pinangan. Itu iddat bagi isteri yang kematian suami. Jenis dan tempoh iddah: isteri yang kematian suami 4 bulan qamarah dan 10 hari. Isteri yang masih mempunyai haid 3 kali suci. Isteri yang telah putus haid atau belum haid 3 bulan qamarah. Qamarah ni bulan Islam. Isteri yang sedang hamil hingga melahirkan kandungan ataupun keguguran. Okey, kita tengok nafkah. Nafkah dan tempoh iddah beza orang mengandung, isteri yang mengandung ataupun tak mengandung. Kalau mengandung, tak kira lah talak raj'i ataupun talak bain, akan dapat full nafkah. Full nafkah tu ni lah yang disenaraikan. Bagi yang tak mengandung pula, hanya talak raj'i sahaja akan dapat full nafkah. Talak bain dapat nafkah tempat tinggal sahaja. Bain ni bain surah, bain surah tak dapat dua-dua. Okey, hadhanah adalah hak jagaan anak. Ibu paling berhak menjaga anak kecil. Biasanya dapat kepada ibu lah, tambah-tambah 2 tahun dan ke bawah. Manakala nafkah anak adalah tanggungjawab ayah. Tak kira lah ayah tadi dapat hak jagaan ataupun tidak, tanggungjawab menanggung nafkah anaknya adalah menjadi tanggungjawab ayah. Tapi realiti kat Malaysia, siapa jaga? Dia lah bagi nafkah. Ayah tadi tanggung apa? Bertanggungjawab lah dengan soalan-soalan yang akan ditanya di akhirat nanti. Okey, seterusnya mut'ah. Mut'ah adalah pemberian saku hati yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan. Ceraikan isteri, bagilah mut'ah ikut kemampuan suami. Dalam ayat surah Al-Baqarah 236 ni dia kata wajib kepada orang nak buat baik. Siapa nak buat baik, bagilah mut'ah kepada isteri. Pemberian saku hati ikut kemampuan. Okey, yang kelima, harta sepencarian, harta yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan. Harta yang kita dapat dalam tempoh perkahwinan itu dikira harta sepencarian. Tak kira lah salah seorang ada bagi semangat duit ataupun tidak. Boleh dikira harta sepencarian. Cuma pembahagian itu bezalah. Siapa bagi semangat duit akan dapat banyak. Ataupun harta sebelum perkahwinan, isteri punya harta masuk dalam perkahwinan, suami tu menguruskan harta tersebut, pun boleh dikira harta sepencarian. Harta sepencarian nak tuntut di mana? Mahkamah Syariah. Bila boleh tuntut? Berlaku barang perkahwinan, berlaku kematian, berlaku poligami. Suami poligami dah boleh start tuntut harta sepencarian. Dan yang terakhir, rujuk. Rujuk adalah mengembalikan isteri yang ditalak raj'i kepada ikatan perkahwinan dengan lafaz tertentu. Rujuk mesti dengan lafaz, tak boleh dengan perbuatan. Rujuk adalah hak isteri. Rujuk adalah hak suami. Suami, kenapa dia kata rujuk ni hak suami? Isteri tak setuju pun
rujuk tadi sah. Sebab tu dia kata rujuk ni hak suami. Contoh berlaku perceraian kat rumah, tiba-tiba suami tersedar, apa berlafaz ni? Yang suami isteri jadi dah semua dah sebab suami lafaz cerai. Lama dah tunggu perkataan tu, tiba-tiba suami pergi, aku rujukkan kau. Rujuk tadi sah. Walaupun isteri kata, saya tak nak yang cerai tadi sebenarnya. Contoh, rujuk tadi dia tak sah. Bila berlaku isteri tak setuju rujuk ni, kena pergi mahkamah akan lantik jawatan kuasa pendamai. Apa tujuan jawatan kuasa pendamai ni? Akan pergi kepada proses perceraian seterusnya. Bukan batalkan rujuk tadi. Rujuk tadi tak boleh dibatalkan. Sebenarnya saya sebut rujuk yang sudah di hadapan pendaftar, pergilah pejabat agama. Yang terakhir, orang nak dengar terakhir ni, perceraian di luar mahkamah, denda 1,000, penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Perceraian tidak dilaporkan, denda 1,000, penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan, penjara 1 tahun. Rujuk yang tidak dilaporkan, denda 500, penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bersekedudukan dengan bekas isteri tanpa rujuk, ini adalah rujuk secara perbuatan. Tak boleh kita kat Malaysia ni mula pakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak menerima pakai rujuk secara perbuatan. Tapi kalau dah berlaku juga, kena pergi mahkamah.